Dalam video yang lepas, cikgu telah membincangkan teknik menulis pendahuluan rumusan. Dah tonton ke belum? Manakala dalam video ini pula, cikgu akan membincangkan teknik menulis penutup rumusan menggunakan contoh soalan-soalan SPM tahun lepas dari tahun 2010 hingga 2019. Jom kita mulakan. Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan selamat datang ke channel Cikgu. Cikgu bukan saja mengajar mata pelajaran matematik, tetapi juga bahasa Melayu. Jika ini merupakan kali pertama anda menonton channel Cikgu, ingat tekan subscribe dan notification bell supaya anda tidak ketinggalan. Mari kita lihat teknik menulis penutup rumusan. Apabila kita menulis penutup rumusan, kita hanya perlu tulis satu ayat sahaja. Dan kita perlu mula dengan perkataan kesimpulannya. Siapa, mestilah atau hendaklah atau perlulah. Tindakan, supaya atau agar, dan kesan positif. Dan markah bagi penutup rumusan ialah 2 markah. Mari kita lihat soalan SPM yang pertama. Mari kita lihat soalan SPM 2010. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan makan coklat dan cara-cara memajukan industri coklat. Jadi, dalam penutup rumusan, kita boleh sebut tentang industri coklat di negara kita. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, semua pihak mestilah menyokong industri coklat di negara kita supaya industri ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Mari kita lihat soalan SPM 2011. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan bahasa kebangsaan dan masalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan. Jadi, dalam penutup, kita boleh sebut tentang usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, usaha memartabatkan bahasa kebangsaan mestilah dipergiat agar bahasa kebangsaan sentiasa dipandang tinggi. Mari kita lihat soalan SPM 2012. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor pemilihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan faedah-faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita. Jadi, dalam penutup, kita boleh sebut tentang industri pelancongan kesihatan. Jadi, cadangan penutup ialah kesimpulannya, industri pelancongan kesihatan mestilah diperluaskan agar dapat memberikan manfaat kepada negara kita. Mari kita lihat soalan SPM 2013. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan hutan bandar dan cara-cara mengekalkan hutan bandar. Jadi, dalam penutup, kita boleh sebut tentang pokok-pokok di kawasan bandar. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, semua pihak mestilah mengekalkan pokok-pokok di kawasan bandar agar dapat memberi manfaat kepada warga bandar. Mari kita lihat soalan SPM 2014. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang peranan kaunselor dan langkah-langkah untuk menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor. Jadi, dalam penutup, kita boleh sebut tentang peranan kaunselor. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, peranan kaunselor mestilah dipandang tinggi supaya mutu perkhidmatan kaunselor meningkat dan memberi kepuasan kepada pelbagai pihak. Mari kita lihat soalan SPM 2015. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air. Jadi, dalam penutup, kita boleh sebut tentang kekurangan bekalan air bersih. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, semua pihak mestilah berganding bahu menangani kekurangan bekalan air bersih supaya
kualiti hidup masyarakat terjamin. Mari kita lihat soalan SPM 2016. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara memupuk semangat patriotisme dalam kalangan remaja dan kepentingan memupuk semangat patriotisme. Jadi, dalam penutup, kita boleh sebut tentang semangat patriotisme. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, semua pihak hendaklah berusaha memupuk semangat patriotisme supaya dapat melahirkan generasi yang harmoni dan bersatu padu. Mari kita lihat soalan SPM 2017. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah pembelajaran komputer sastra (Komsas) dan cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas. Jadi dalam penutup, kita boleh sebut tentang pembelajaran Komsas. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, pembelajaran Komsas hendaklah lebih kreatif agar dapat melahirkan murid yang bersahsia tinggi. Mari kita lihat soalan SPM 2018. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang persediaan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran. Jadi, dalam penutup rumusan, kita boleh sebut tentang persediaan graduan untuk menghadapi alam pekerjaan. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, setiap graduan perlulah melakukan persediaan untuk menghadapi alam pekerjaan agar mereka mudah mendapat pekerjaan. Mari kita lihat soalan SPM 2019. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Okey, jadi dalam penutup, kita boleh sebut tentang peranan ibu bapa dalam PIBG. Mari kita lihat cadangan penutup. Kesimpulannya, ibu bapa perlulah bergiat aktif dalam persatuan ibu bapa dan guru supaya kecemerlangan anak-anak dapat dicapai. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video cikgu bermanfaat untuk semua pelajar dan dapat membina keyakinan pelajar semasa menulis penutup rumusan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!